فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضى وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan dan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mencintai dan mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalawatullahi wassalamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan, para jamaah sekalian serta para pelajar rahimakumullah. InsyaAllah kita akan kembali meneruskan daurah kita daripada kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan daripada Sayyidul Imam At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala an wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi as-salihin fid darain Allahumma amin. Bisanadil muttasil an masyayikhina li Imam Abi Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala an wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi as-salihin fid darain Allahumma amin ila an qala hadithun marfu'un wa 'an bihi qala haddatsana Abu Musa Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah 'an Simak bin Harb qala سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالع الفم أشكل العين منهوس العقب قال شعبة قلت لسماك ما ضالع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين قلت ma manhusu al-aqib qala qalilu lahmil aqib. Daripada Sayyidina Simak bin Harb radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, aku mendengar Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu anil jami' berkata, keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebar mulutnya. Ya. Sebenarnya bukan lebar, karena kalau lebar mulut itu nampak tak cantik. Maksudnya ruang dalam mulut daripada baginda sallallahu alaihi wasallam itu agak luas, bukan mulut bahagian luar tapi bahagian dalam. Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala anugerahkan mulut bahagian dalam agak sedikit luas agar penyebutan daripada huruf-huruf itu fasih, terutama huruf dad. Ya kan? Sebab itulah kata para ulama, tidak ada seorang pun daripada manusia yang paling fasih atau yang lebih fasih dibandingkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebutkan huruf dad. Sebab huruf dad itu kan melibatkan hujung lidah bahagian kiri dan kanan, bahagian sisi, sini orang panggil sisi ya. Tepi lidah tu. Untuk agar pantulan daripada suara dad itu betul-betul fasih dan tebal, maka perlu kepada mulut bahagian dalam yang agak sedikit lebar. Faham? Jangan pula kita berfikir, maknanya mulut baginda sallallahu alaihi wasallam lebar ni kalau sekiranya macam orang lah. Kalau sekiranya makan tu mungkin satu gempal macam ni boleh terus masuk. Tak, auzubillah. Ya, bukan macam tu. Jangan kita fikir mengikut nafsu kita. Ya. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan agar
penyebutan ataupun susunan ayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bercakap, bersabda tersusun dengan baik, lalu kemudian tidak tersendat ya oleh bagian dalam mulut baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menunjukkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang fasih, afsahul Arab 'ala al-itlaq. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab yang paling fasih dalam bercakap. Kemerahan mata putihnya, sedikit daging tumitnya. Jadi mata baginda sallallahu alaihi wasallam itu biji bagian dalam itu hitam, lalu kemudian tepi itu putih kemerah-merahan. Apa yang menyebabkan mata baginda sallallahu alaihi wasallam bagian tepi itu putih? Sepatutnya kan putih juga, tapi ada kemerah-merahan karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur seperti mana tidur kita. Dalam suatu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanamu 'ainai wa la tanamu qalbi." Mata saya terpejam, tetapi hati saya tidak terpejam, maksudnya tidak tidur. Menunjukkan bahwa sebenarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidurlah. Tidak tidur baginda sallallahu alaihi wasallam. Mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur seperti mana tidur kita? Tidurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjaga. Kalau tidur kita memang tidurlah, malah jaga kita pun tidur. Betul tak? Apa maksud daripada tidur? Lalai daripada Allah. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala an dalam kitab Bidayatul Hidayah, demikian juga dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan dan menakal satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud al-naumu akhul maut. Tidur itu adalah abang atau saudara kepada kematian. Mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur seperti mana tidurnya kita? Tanamu 'ainahu wa la tanamu qalbuhu wa la yanamu qalbuhu. Walaupun mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpejam, tetapi hati baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terpejam. Rahasia dia macam ini. Seluruh apa yang berlaku di muka bumi ini dan juga pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam semesta ini melalui pengawasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui pengawasan kerohanian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengawasi ataupun melihat seluruh alam semesta ini dengan zat dan sifatnya, maka seluruh alam semesta ini ya'udu ilal adam, akan kembali kepada ketiadaan. Sebab terlalu kuat dan terlalu dahsyatnya pancaran daripada sifat zat Allah Subhanahu wa taala untuk memandang kepada makhluk, boleh hancur. Oleh sebab itu, hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-wasitatul uzma, perantara yang paling agung, yang paling besar untuk menyesuaikan antara apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diterima oleh makhluk. Sebab itulah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah juzuk yang kedua pada penghujung-hujung tiga muka surat sebelum akhir, pada akhir daripada juzuk yang kedua itu, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Kata as-salatul wusta di situ adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk menjaga dan memelihara salat 5 waktu, dan juga diperintahkan untuk menjaga hubungan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam ayat ini disebutkan dengan as-salatul wusta. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wasitah, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk boleh berhubungan, untuk boleh berinteraksi melalui ibadah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu,
Al-Quran sebelum disampaikan kepada seluruh manusia, dia kena transit dulu ke dalam hati baginda Rasulullah SAW. Sebab tajalli daripada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala itu cukup dahsyat. Bila mana terus dimasukkan ke dalam hamba Allah Subhanahu wa ta'ala atau ke dalam hati manusia tanpa melalui hati baginda Rasulullah SAW, maka akan hancur dan binasalah seluruh manusia. Terlalu dahsyat. Sebab itu para aulia ketika mana sedang berada pada tawajjuh at-tam, at-tawajjuh at-tam kepada Allah, betul-betul khusyuk dalam solatnya, tenggelam dalam mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang ada di antara para aulia yang pingsan. Kenapa? Terlalu dahsyatnya cahaya ketuhanan, ya kan, asrar ilahiyah yang masuk ke dalam hati mereka. Kalau sekiranya ada seorang wali bila mana berzikir kepada Allah lalu kemudian menerima madad daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian dia pengsan ataupun dia mungkin jatuh, itu tanda hubungan dia dengan baginda Rasulullah SAW tak cukup kuat. Tak cukup kuat. Adapun orang yang hubungan dia kepada baginda Rasulullah SAW melalui kerohanian, ya, bila mana kuat, maka sebesar apapun tajalli ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala yang masuk ke dalam hati dia, tak akan memudaratkan diri dia. Boleh ya? Boleh tak? Ada tak hadis dia? Oh, banyak sangat. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, innama ana qasim wallahu yu'ti. Sesungguhnya saya ini, kata baginda Rasulullah SAW, innama ana qasim, saya adalah seseorang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membahagi. Membagi apa? Membagi apapun yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada makhluk. Wallahu yu'ti, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepadamu. Jadi seluruh apa yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan anugerah yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam As-Salatul Masyishiyah oleh Sayyidil Imam Abdissalam Ibnu Mashish radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, laulal wasitatu la dhahaba kama qila al-mawsut. Kalau sekiranya tidak ada wasitah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan hancurlah seluruh apa yang diwasitahkan, apa yang dihubungkan, yaitu makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh ya? Nah, macam tu cara kita mengkaji dan juga mempelajari tentang baginda Rasulullah SAW. Bukan setakat gerakan baginda, bukan setakat pakaian baginda, bukan setakat siwak baginda SAW, bukan setakat makanan baginda SAW, cara tidur baginda SAW. Itu juga, tapi takkanlah 10 kali kita belajar kitab Syama'il setakat itu yang kita ulang. Kena ada peningkatan. Kita kena sentuh, ya, kerohanian, sentuh sisi atau sudut-sudut kerohanian dan asrar yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit daging tumitnya. Kan terkadang ada orang yang tumit itu bagian bakal akid, bakal terlalu besar. Kalau terlalu besar, susah nak cari tasut yang sesuai. Ya. Jadi baginda Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi jenis tumit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak terlalu tebal sehingga nampak cantik, tidak terlalu berdaging dalam bahasa Indonesia. Sebab kalau terlalu berdaging tak nampak cantik. Ya, disesuaikan dengan kesempurnaan yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiadalah kesempurnaan yang nampak pada zahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ianya merupakan cerminan daripada kesempurnaan yang tertanam dan juga terpendam di dalam jiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Sama ada zahir, demikian juga batin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap dan sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh apapun yang berhubung kait dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Sayyidina Syu'bah, aku bertanya kepada Sayyidina Simak, apa dia dhali'ul fami? Jawabnya besar mulut, bukan besar mulut ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia besar mulut itu banyak cakap ya. Maksudnya agak sedikit luas bahagian dalam mulut mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang telah diterangkan tadi. Jadi terkadang-kadang terjemah ini kelakar juga. Memang macam itulah, sebab bahasa Arab ini memiliki makna yang luas. Manakala bahasa kita sangat terhad. Bahasa Arab ini luar biasa ya. Kalau kita bahasa kita duduk je. Kalau bahasa Arab tak, ada waqafa, ada duduk, jalasa, qa'ada. Terjemah dia sama aja, tapi penggunaan isti'malul lafzi, penggunaan lafaz perkataan itu berbeza antara jalasa dengan qa'ada. Walaupun terjemah dia sama aja, jalasa, qa'ada, duduk, sama aja, tapi penggunaan yang berbeza. Kalau jalasa itu adalah seseorang yang datang duduk, lalu kemudian sebentar, sekejap dia akan pergi. Jalasa ya. Kalau qa'ada memang duduk lama. Sama dengan qama dan waqafa. Kalau qama berdiri, qama itu berdiri sekejap saja. Kalau waqafa berdiri dalam masa yang lama. Jadi lafaz berbeda, terjemah dalam bahasa Melayu kita sama, tetapi penggunaan yang berlainan, berbeza. Sehingga terkadang-kadang ketika kita membaca antara kitab Arab dan terjemah dia, terkadang-kadang terjemah itu tidak mewakili makna sebenar daripada apa yang diterjemahkan. Oleh sebab itu perlu kita membaca kepada syarah-syarah para ulama yang menjelaskan dan menerangkan tentang fungsi dan juga pemakaian perkataan yang ada dalam bahasa Arab. Isti'malul lafzi namanya. Perlu kita belajar. Belajar bahasa Arab ini sangat penting. Malah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nas. Pelajarilah oleh kalian akan bahasa Arab dan ajarkanlah kepada manusia. Karena dengan mempelajari dan memahami serta mendalami bahasa Arab, maka pemahaman kita kepada Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar. Tapi kalau bahasa Arab kita ya hanya setakat na'am la, macam mana nak faham tentang isi kandungan Al-Quran dan hadis? Sebab itulah orang yang tak pandai bahasa Arab tidak dibenarkan untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi Al-Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala di dalam kitab beliau menjelaskan sekurang-kurangnya ada 13 cawangan ilmu yang dikuasai secara sempurna oleh seseorang bila mana nak menafsirkan Al-Quran. Yang paling basic adalah bahasa Arab lah. Itu paling basic. Kita bahasa Arab kita setakat na'am dan la je dah berani dah menafsirkan Al-Quran. Baca satu ayat, kumpul, berhimpun dengan kawan-kawan, lalu kemudian maksud daripada ayat ini adalah, daripada mana anda tahu maksud dia macam itu? Pernah baca kitab Arab ke? Pernah merujuk kepada tafsir-tafsir Arab ya, itu masalah besar. Oleh kerana itu baginda Rasulullah SAW telah mengancam, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa orang yang menafsirkan Al-Quran ikut suka-suka hati dia, ikut kepala dia, maka kena bersedia akan didudukkan di akhirat nanti di atas kerusi yang tercipta daripada api neraka. Hati-hati ya. Pandai-pandai menafsirkan Al-Quran. Buka pengajian tafsir, yang dibaca apa? Terjemah Al-Quran, terjemah tafsir. Mana boleh? Kecuali bila mana anda dah pernah belajar kitab Arabia, lalu kemudian untuk memperhalusi bahasa susunan ayat anda memakai terjemah, tak ada masalah. Sebab pemahaman yang sebenar anda dah faham dah. Tapi kalau anda tak pernah belajar kitab tafsir, tak pernah bertalaki tafsir kepada para ulama, lalu kemudian anda membuka pengajian tafsir, tafsir apa yang anda sampaikan? Bukan tafsir itu. Bukan tafsir. Tafsir itu ada susunan dia, ada kaedah dia, ada ilmu dia, kena belajar ulum tafsir. Ini pandai-pandai. Bahaya itulah yang menyebabkan pemahaman
agama atau pemahaman tentang Al-Quran di tengah masyarakat kita tak betul. Timbullah pemahaman yang ekstrim, ya kan? Baca ayat waqatilul musyrikina kaffatan, bunuhlah semua orang-orang musyrik. Dia tak faham maksud daripada ayat itu apa. Jumpa orang musyrik, bunuh. Macam ISIS hari itu kan. Tak masuk Islam, mana boleh. Kita kena buat kajian tu, baca kitab-kitab para ulama, apa asbabun nuzulnya, lalu kemudian apa maqasidnya, apa sibak lihat dia. Perlu belajar, semua ada ilmu dia. Bahaya tu, menafsirkan Al-Quran atau memahami Al-Quran tanpa melalui perangkat-perangkat ilmu dia. Belajar balaghah, mantik, belajar usulul fiqh, qawaidul fiqhiyah, lalu kemudian tarikh wa tasyri' dan lain sebagainya. Banyak ilmu dia, mustalahul hadis, ya kan, dan lain sebagainya. Aku bertanya, apa itu ashkalul ain? Jawabnya, kemerah-merahan mata putihnya. Bagian dalam. Sebab apa? Baginda Rasulullah SAW senantiasa berada dalam keadaan letih dan lelah. Tapi letih dan lelah yang menyeronokkan. Paham? Bukan macam kita. Kita ini letih dan lelah yang membawa mulut kita ini, sini orang panggil apa? Merepek kan? Apa orang cakap sini? Cakap letih lah, lelah lah. Anda sendiri yang letih, Anda yang mengomel. Bahasa Indonesia mengomel. Kalau baginda Rasulullah SAW bukan macam tu. Letih, lelah baginda Rasulullah SAW adalah letih, lelah dan lelah yang mengasyikkan, yang menggembirakan, yang menyeronokkan. Bukan macam kita, letih dan lelah kita itu kalau dah rehat macam batu tak gerak-gerak dah tidur. Kalau baginda Rasulullah SAW, letih dan lelahnya baginda Rasulullah SAW adalah letih dan lelah yang menyeronokkan, yang menggembirakan hati. Sebab itulah baginda SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Bilal, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalat, telah dijadikan kebahagiaan hatiku di dalam sholat. Kalau kita ada kebahagiaan hati dalam sholat? Ya dah. Dengar azan Allah bila dah masuk dah mulai waktu sholat isya, padahal baru ngeteh, belum habis lagi teh nih. Ya kan? Dah masuk dah waktu isya, Allahu Akbar. Bangun juga tapi dalam keadaan apa? Bermalas-malasan. Ya kan? Okey lah, tu janji buat je lah. Janji buat kan. Kalau tak buat memang masalah kan. Buat solat macam tu, ya, malas, berat, terpaksa. Lalu kemudian bila mana dah solat, dia cakap Alhamdulillah dah solat. Maknanya perkataan atau ayat Alhamdulillah dah solat itu menunjukkan bahawa solat itu beban ke atas diri kita. Nampak? Walaupun kita cakap Alhamdulillah, betul ke tak? Mengaku tak? Mengaku lah. Ya. Sebab apa? Kita letak solat itu setakat sebagai kewajiban, bukan keperluan. Boleh? Kita kena letak solat itu sebagai keperluan. Kalau keperluan kita, ya Allah, ya, kita peminat misalnya apa dia, ikan patin masak tempoyak sini, betul kan? Pahang itu kan. Kita sanggup pergi ke Pahang itu setakat nak beratur, nak makan apa? Patin masak tempoyak itu. Sebab apa? Ianya adalah minat kita, ianya adalah keperluan kita. Kalau sekiranya solat, ibadah solat kita letak sebagai keperluan dan juga apa dia, qurratul ain. Ya, sini orang panggil apa qurratul ain itu? Cahaya mata kita. Ya Allah, setengah jam sebelum masuk waktu solat kita dah tunggu dah. Betul tak? Ya, dan itulah ya keadaan baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Aku bertanya, apa manhusul aqib? Kata beliau, sedikit daging tumitnya, tidak terlalu berisi, bukan kecil sangat lah. Kalau kecil sangat tumit itu tak cantik juga. Maknanya sedang-sedang. Khairul umuri awsatuha.
Sebaik-baik perkara adalah pertengahan yang sederhana. Dan itulah yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an bihi qala haddatsana Hannad bin al-Yusri al-Assari qala haddatsana Abatharu ibn al-Qasim an Ash'atha يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعله أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. Daripada Sayyidina Jabir bin Samurah, beliau berkata, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah. Seperti mana melihat wajah orang yang beriman juga ibadah, ketaatan. Sebab itulah Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu alaihi salam pernah berkata, an-nazaru ila wajhil alim ibadah. Melihat ke wajah orang yang alim itu adalah ibadah. Sebab memandang kepada wajah seorang alim itu akan mengingatkan kita tentang Allah. Tetapi yang dimaksud di sini alim robbani ya. Alim robbani, seseorang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang sahabat yang terbaik itu macam mana. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Man idza ra'aitahu dzakartallah." Satu di antara tanda sahabat yang baik atau seseorang yang layak untuk kita jadikan sebagai kawan baik, kawan rapat adalah man idza ra'aitahu dzakartallah. Seseorang yang bila mana kamu memandang kepada wajahnya, kamu teringat kepada Allah. Sebab apa? Di dalam diri dia, di dalam jiwa dia ada sirrul ilahi, ya, sir ilahi, rahasia ketuhanan. Sehingga bila mana kita pandang wajah dia, hakikatnya kita sedang memandang hati dia. Bila mana kita memandang hati dia, yang mana dalam hati dia ada sir ilah atau sirun ilahiyun, maka akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memandang kepada pewaris baginda. Apatah lagi orang yang pernah diberi kebenaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memandang terus berdepan dengan wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ianya adalah kesempurnaan. Aku memandang atau melihat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang cahaya bulan terang benderang. Sedangkan ia memakai, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju warna merah. Sudahlah, ya, cantik di bawah terangnya bulan purnama, lalu kemudian memakai selendang warna merah, rida, selendang warna merah, baju warna merah. Oh, memang terserlah lah kan kesempurnaan itu. Ya, orang handsome ini pakai baju apapun tetap handsome. Apatah lagi pakai baju yang terang-terang, sedang panggil cahaya apa dia? Color yang terang tuh, tambah terserah. Baginda sallallahu alaihi wasallam macam itu. Aku pun melihat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada bulan. Maka bagiku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada bulan. Ketika terpaksa juga nak membandingkan antara bulan dan baginda, walaupun tidak sebanding. Ya. Mengapa sahabat ini atau perawi hadis ini terpaksa juga nak bandingkan kecantikan baginda Rasulullah SAW dengan kecantikan bulan purnama, walaupun tak sebanding dan tak layak untuk dibandingkan? Terpaksa juga sebab nak ceritakan tentang keelokan dan kesempurnaan baginda SAW, di mana kesempurnaan dan juga kelebihan sesuatu itu setakat nampak dan terserlah ketika mana ada pembanding dia. Boleh tak? Paham? Jadi terpaksa juga sahabat itu mengambil pembanding yang tak sepadan. Tujuannya apa? Agar kesempurnaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin terserlah. Paham? Kalau kita belajar mantik atau belajar balaghah atau belajar ya ilmu dawabitul fikr, cara berpikir dengan seimbang dan benar, seperti mana yang dituliskan oleh Sayyidil Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala an dalam kitab beliau tentang Dawabitul Fikr. Prinsip-prinsip cara berpikir yang benar dan lurus, itulah makna dia. Ketika mana kita membandingkan sesuatu, kita kena membandingkan dua perkara atau lebih yang sepadan.
memiliki kelebihan dan kemuliaan yang sepadan. Takkanlah kita bandingkan seorang profesor dengan budak tadika? Boleh kita bandingkan? Tak boleh, tak sepadan lah. Demikian juga kita nak bandingkan baginda Rasulullah SAW dengan benda lain atau dengan siapapun, sebenarnya tak sebanding, sebab baginda SAW tak ada bandingan. Tetapi ketika mana seseorang nak menzahirkan dan juga menceritakan tentang kemuliaan baginda Rasulullah SAW agar semakin terselah dan nampak, terpaksa juga seorang sahabat itu mengambil pembanding yang tak sebanding, tujuannya untuk mengangkat, untuk menzahirkan kesempurnaan yang ada pada diri baginda Rasulullah SAW, walaupun perbandingan itu adalah perbandingan yang tak sepadan. Boleh macam tu? Faham kan? Bulan purnama zaman dahulu adalah suatu simbol kecantikan dan keindahan yang paling sempurna zaman dahulu. Sehingga terkadang kekasih daripada seseorang itu ditamsilkan atau diserupakan macam bulan purnama atau macam matahari. Tapi selalunya sesuatu yang cantik dan lembut itu dinisbahkan atau disimbolkan dengan rembulan, ya, bulan purnama. Adapun sesuatu yang cantik tetapi memiliki nilai jalal itu ketegasan, selalunya dibandingkan atau disimbolkan dengan matahari. Ya kan? Cantik tapi garang, betul kan? Ada yang macam itu, handsome tapi garang, itu matahari. Tapi kalau ada orang yang handsome, cantik tapi lembut, itulah rembulan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yunus juzuk yang ke-11, "Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura." Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan matahari itu sebagai dhiya. Apa yang dimaksud dengan dhiya? Dhiya itu adalah cahaya yang terpancar dan juga memiliki sifat panas, yang mana cahaya itu terus datang daripada dirinya sendiri. Seperti mana matahari? Matahari itu memiliki cahaya yang memang datang daripada diri dia sendiri dan juga memiliki sifat panas. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan qamar, bulan itu sebagai cahaya. Cahaya dalam rupa nur, cahaya yang lembut dan tidak panas. Dan itulah mengapa baginda Rasulullah SAW senantiasa diserupakan dengan qamar, dengan bulan, sebab cahaya yang ada pada diri baginda Rasulullah SAW tidak mendatangkan mudarat kepada siapapun yang melihat baginda Rasulullah SAW. Boleh ya? Dan hakikat baginda Rasulullah SAW adalah cahaya dalam rupa nur, bukan dia. Oke? Sayyidina Jabir bin Abdullah pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ma awwalu ma khalaqallah ya Rasulullah?" Apa yang mula-mula dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai baginda? Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Nurun nabiyika ya Jabir." Cahaya nabimu wahai Jabir. Ini adalah hadis hasan yang boleh digunakan pakai untuk berhujjah. Daripada hadis inilah kata para ulama berpendapat bahwa yang mula-mula dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cahaya kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada cahaya kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta alam semesta. Sebab itulah baginda sallallahu alaihi wasallam tak ada bayang-bayang. Sebab cahaya baginda sallallahu alaihi wasallam lebih terang dibandingkan matahari, walaupun ianya adalah cahaya yang lembut. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak ada bayang-bayang. Dan dalam kaedah sains, sesuatu boleh tidak memiliki bayang-bayang bila mana diterpa oleh panas matahari, bila mana cahaya dia melebihi terangnya cahaya matahari. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam lebih terang cahayanya dibandingkan matahari. Ada tak dalilnya Ustaz yang baginda sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya?
Kami orang yang mempertikaikan tuh di Malaysia tentang hakikat baginda sallallahu alaihi wasallam dalam rupa cahaya. Oh banyak. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Maidah, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang daripada Tuhanmu nurun. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, nur ay baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan nur dalam ayat ini adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian baginda nur dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk isim nakirah. Kalau kita belajar nahwu lah pula ini kan. Ya, isim nakirah ya lawanan daripada isim ma'rifah. Maksudnya apa? Nur, cahaya yang tidak seorang pun yang mengenalinya. Hakikat cahaya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak seorang pun yang mengenalinya. Sebab itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, "La ya'rifu qadri illa rabbi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang mengenali kadar aku kecuali Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang mengenali dengan pengenalan yang sempurna atas cahaya, hakikat cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada Allah Subhanahu. Jadi kalau ada orang yang menafikan tentang hakikat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupa cahaya, maka itu bermakna dia kurang ngopi, kurang minum kopi, banyak-banyak minum kopi dulu. Boleh? Itu istilah dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ada orang yang akal dia agak slow sikit, ya sini orang panggil lembab lah. Ya, maknanya kurang ngopi lah, itu suruh banyak-banyak ngopi. Itu dalam istilah bahasa Indonesia. Ramai orang yang mempertikaikan, takkanlah baginda Rasulullah SAW cahaya. Ya. Padahal kita dah bagi dah hujah yang kuat daripada Al-Quran dan hadis-hadis baginda SAW. Ya. Masih ingat lagi peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Mengapa baginda Rasulullah SAW boleh naik, ya, pergi ke Masjidil Aqsa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lalu sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada fakana qaba qausaini au adna, dalam masa yang sangat ringkas. Bahkan disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala bahwa perginya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Isra dan Mi'raj itu adalah seperti perginya seseorang yang bangun daripada tempat tidur dia untuk pergi ke tempat yang lain, lalu kemudian dia kembali dalam keadaan tempat tidur itu masih hangat lagi. Hangat ya sini panggil. Masih panas lagi, maknanya sekejap sangat. Macam kita yang lama duduk kat tempat, dia tak kerusi ni kan. Kita pergi ambil minum, kita balik, kita pegang tempat duduk kita tadi masih panas lagi. Seperti itulah, ya kan, masa yang dipakai oleh baginda Rasulullah SAW dalam melakukan atau melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau sekiranya baginda Rasulullah SAW bukan cahaya dalam kaedah ilmu sains, sesuatu yang melaju melebihi cahaya, kalau dia bukan cahaya mesti terbakar. Betul tak? Baginda SAW terbakar, betul? Jangankan baginda SAW, baju baginda SAW tak ada yang hangus. Sebab apa? Baginda Rasulullah SAW adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Boleh? Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujaja az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wa la gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar nurun 'ala nur. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya di atas cahaya. Maksudnya mamba'ul nur, sumber dan asal daripada cahaya yang sebenar. Boleh ya? Berat kan ni pembahasan macam ni? Boleh ya? Ya. Jangan setakat membahas tentang cara duduk baginda. Sudah-sudahlah, itu dah selalulah kita dengar. Habis bila pula kita nak masuk ke dalam jiwa baginda? Bila pula kita nak memahami sir dan simbol-simbol ketuhanan yang ada pada diri baginda Rasulullah SAW. Kena ada peningkatan dalam mengaji itu. Sama juga kita mengaji fiqh. Tetap mengaji fiqh, tapi janganlah setakat apa yang terzahir daripada fiqh itu. Ya.
Belajar tentang wudu, rukun wudu ada 6, niat dan lain sebagainya. Paling hujung itu at-tartib, itu yang dibahas. Habis bila kita memahami hikmah, rahasia daripada ibadah wudu, kesan daripada ibadah wudu dalam mengubah sikap dan sifat hidup kita, bila perlu kita masuk ke dalam, ya, perlu kita menyelam ke dalam. Itulah pentingnya kita mengkaji seluruh ilmu atau keilmuan dalam Islam ini dari sudut kerohanian, bukan setakat dari sudut zahir semata-mata. Banyak dalil tentang hakikat baginda Rasulullah SAW yang ianya adalah cahaya. Banyak sangat dalil. Oke, kita teruskan. Hadis ke-10. Wa anu bihi qala haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Humayd bin Abdurrahman Ar-Ru'asi an Zuhair an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun al-Bara'a ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu 'anil jami' akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayf qala la bal mithla al-qamar. Daripada Sayyidina Abu Ishaq, beliau berkata, seorang lelaki bertanya kepada Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu 'anil jami', adakah wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkilauan seumpama pedang? Pedang yang terbuat daripada perak tu, bila mana terkena sinar matahari akan menyebabkan mata kita silau, kan? Boleh rosak mata kita itu. Malah terkadang-kadang pancaran daripada pedang yang terbuat daripada perak yang begitu bersih dalam keadaan matahari yang begitu panas, pancaran daripada cahaya yang memantul daripada pedang itu boleh membakar benda lain, macam cermin kan, kaca kan. Sekarang kan kalau tak silap di Thailand itu ada orang yang buka kedai atau restoran ayam bakar. Dia bakar bukan pakai api, tapi pakai matahari. Ya, berjimat lah itu kan. Jadi dia letak kaca, ya, dari 4 sudut, ya, dari 4 tepi itu, lalu kemudian ayam itu letak ke dalam. Betul, dalam beberapa menit ya ayam itu dah masak dah. Nah, boleh kita coba itu, tapi bahaya itu kalau terkena mata kita, bahaya, boleh buta itu. Jadi cahaya baginda Rasulullah SAW bukan macam saif, bukan macam pedang, di mana cahaya pedang itu menyilaukan mata dan merosak. Adapun cahaya baginda Rasulullah SAW menyilaukan mata tetapi tidak merosak. Sebab apa? Ianya adalah cahaya bulan, macam cahaya bulan. Kalau cahaya matahari boleh kita tengok? Tak boleh, ya, kecuali guna spek mata. Dan spek mata itu adalah baginda Rasulullah SAW. Dan kemudian cahaya matahari itu terkadang diumpamakan atau diserupakan dengan cahaya ketuhanan. Untuk boleh melihat kepada cahaya matahari, Anda perlu wasitah, perlu wasilah, perlu perantara. Macam mata kita yang nak tengok matahari, kenalah guna spek mata. Spek mata itu adalah wasitah. Dan spek mata hati kita adalah baginda Rasulullah SAW untuk boleh memandang kepada cahaya atau pancaran cahaya ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah setiap orang yang guna spek mata hitam. Maknanya Anda ada wasitah, ya kan? Allah. Beliau yaitu Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, oh tidak, ya. Bahkan bagaikan bulan, cahaya bulan, cahaya yang cantik, kan? Yang teduh, ya, yang tidak panas, yang bila mana kita memandangnya ada satu getaran dalam jiwa kita yang menggugah rasa kita. Tengok apa dia, bulan purnama macam itu. Ya, di situ ada sir, ada rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis nomor 11, wa anu bihi qala haddatsana Abu Dawud Al-Musahifi Sulaiman bin Salmin qala haddatsana An-Nadr ibn Shumail an Salih ibn Abi Al-Akhdar an Ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil jami'.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama dhi'a min fiddatin rajila sya'ri. Rajila bukan rajul, rajila. Ya. Kalau rajul lelaki, kalau rajil rajil itu asy-sya'ri. Ya, apa sini? Ombak, berombak. Macam itu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkulit putih seolah-olah diperbuat daripada perak, seolah-olah aja. Mengapa antara seorang sahabat dan sahabat lain ketika mensifatkan keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeza-beza? Sebab masa dan tempat di mana para sahabat melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeza-beza, dan dalam keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeza-beza situasi dan keadaan. Ada di antara sahabat ketika mana melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diliputi oleh tajalli jamal Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat akan menceritakan, mensifatkan keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat jamal. Jamal itu yang cantik. Tetapi bila mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tengah diliputi oleh sifat-sifat jalal Allah Subhanahu wa taala, ketegasan, marah baginda sallallahu alaihi wasallam, semangat baginda sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat akan menceritakan keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut sifat-sifat jalal yang nampak pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang senantiasa bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam diliputi dengan anwarul jamal, demikian juga anwarul jalal, maka dia mampu menceritakan tentang keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghimpunkan antara anwarul jamal dan anwarul jalal, sehingga yang disampaikan adalah anwarul kamal. Boleh? Cahaya yang seimbang. Paham? Keseimbangan. Mampu menceritakan dengan tidak melampau mengatakan baginda Rasulullah SAW cantik sangat, lalu kemudian pada kesempatan yang lain menceritakan tentang bahwa baginda SAW bila marah, baginda SAW macam singa dan lain sebagainya. Dia mampu untuk menyederhanakan, menyeimbangkan antara jamal dan jalal, sehingga nampaklah kesempurnaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenar. Boleh ya? Macam itu. Sama juga ada di antara sahabat yang melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis, sedih, yang diceritakan tentang kesedihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang yang setakat mendengar hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal keadaan sedih yang meliputi diri baginda sallallahu alaihi wasallam, dia cakap makna keadaan yang baik itu adalah senantiasa bersedih. Ya kan? Tapi kalau ada orang yang bercerita tentang keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gembira, ya kan, yang banyak senyum, tabassumka fi wajhi akhika sadaqah, kamu bersenyum, kamu senyum di hadapan jumpa dengan saudara kamu, itu adalah sedekah. Lalu kemudian sahabat yang menceritakan itu menceritakan tentang perkara benda-benda yang jamal. Tapi bila mana sahabat pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jamal dan jalal, ketika menyampaikan atau mensifatkan keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia seimbang. Dia akan cakap terkadang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih dalam situasi tertentu, terkadang baginda sallallahu alaihi wasallam dalam gembira dalam keadaan dan situasi tertentu, sehingga kita yang memahaminya tidak terikat oleh satu di antara dua keadaan saja. Paham? Ya kan, ada orang yang setakat mengambil contoh jalal baginda aja. Ya, jalal yang diliputi sifat jalal, sama ada terlalu sedih, ya, ataupun terlalu tegas, garang. Kita kena garang. Berdakwah kena garang. Oh, Anda kurang ngopi. Tengoklah keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kena faham maqasidus syariah, kena faham ahwal, asbabul wurud, asbabul nuzul daripada ayat dan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham. Ada masa di mana kita kena tegas, ada masa di mana kita kena lemah lembut lah. Ya. Kena ikut keadaan.
Itulah kesempurnaan yang ada pada diri baginda Rasulullah SAW. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikut, mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam dalam apapun situasi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Macam itu. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam beralun rapi. Beralun maknanya rapi, kemas. Jangan pula punya rambut macam sarang laba-laba atau sarang lebah, panjang dan tidak terurus. Oh, tak boleh. Nak panjangkan atau nak ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rambut sampai pundak sini, boleh je. Tapi tengok keadaan lah. Tengok keadaan, tengok situasi. Boleh, tak ada masalah. Rapikan, kemaskan dan niatkan sebagai amalan sunnah. Ya kan? Tak ada masalah. Ya, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, al-umuru bimaqasidiha. Kan ada kaedah-kaedah agama yang wajib kita ikuti. Wa anu bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarani al-Laits ibn Sa'ad an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya. Masyaallah. Fa idza Musa alaihi salam darbun min ar-rijal ka'annahu min rijali shanu'ah wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan urwatu sebagai khabar Urwatu bin Mas'ud wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan sahibukum yakni nafsahu wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Dihya al-Kalb, nama seorang sahabat. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu anil jami' bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku para nabi. Ini mukjizat baginda. Jadi al-arwah junudum mujannadah. Ruh itu adalah bala tentara atau himpunan daripada tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang akan senantiasa tertaut mengikut kecenderungan masing-masing. Yang memiliki kecenderungan condong kepada kebaikan, dia akan suka mencari kawan-kawan yang memiliki kecondongan yang sama, keinginan yang sama. Ya kan? Ya, orang yang suka minum kopi, dia akan buat perhimpunan peminat kopi. Kopi itu pahit, tetapi kopi itu hitam, tetapi rasanya terkadang lebih manis dibandingkan gula. Kata pecinta kopi, ya kan? Orang minat lah macam itulah. Orang minat. Sama juga durian. Kalau orang minat durian luar biasa, walaupun bau dia macam neraka, kata orang Arab. Ada kawan saya dulu daripada Lubnan itu, Syekh Ahmad kalau tak silap nama beliau, datang ke Bangi, ke markas. Dia cobalah makan durian, dia cakap, Masya Allah, ya arihuha nar wa ta'muha jannah. Bau dia bau neraka, tapi rasa dia rasa surga. Dia makan juga sampai habis, sebab memang sedap kan. Jadi ya, minat, seseorang yang minat ini memang tak boleh kita kalahkan lah. Kalau dah minat tu dia akan cari, dia akan bela, dia akan habiskan semua. Ya kan? Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan arwah para nabi dan rasul. Mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh melihat, boleh nampak arwah para nabi dan rasul? Ya Allah, sebenar yang nampak dan yang ternampak itu antara kita adalah ruh dengan ruh. Yang melihat itu ruh kita, bukan jasad kita. Tetapi ketika mana ruh ini terbelenggu oleh jasad dan keinginan-keinginan jasad, maka menjadi butalah pandangan ruh itu. Sehingga antara ruh kita dengan ruh orang lain tak nampak. Yang nampak adalah jasad dia. Tetapi ketika mana hati itu dibersihkan, disucikan, dijauhkan daripada kecenderungan-kecenderungan jasadiah, tuntutan-tuntutan daripada tinah,
yaitu tanah kita, unsur tanah kita, tubuh badan kita, maka akan nampak ya arwah, akan nampak para malaikat dan jin yang ya ada di persekitaran kita. Ini ramai jin dan malaikat, tapi tak nampak kan? Alhamdulillah tak nampak. Kalau nampak, besok tak datanglah. Ya, sini tak datanglah, pergi mengaji kan. Dan sebenarnya jin dan malaikat yang ada di sekitaran kita ini lagi ramai dibandingkan jumlah manusia. Ya kan? Ada tak orang yang boleh jumpa malaikat? Ada. Baginda Rasulullah SAW dah bersabda, kalau sekiranya lau dumtum ala ma antum alai, kalau sekiranya, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, korang senantiasa berada dalam keadaan seperti mana korang berada, kalian bersama saya, maknanya hati senantiasa bersama Allah, la safahatkumul malaikatu fit turqat, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, mesti para malaikat itu akan datang menjabat tangan. Maknanya nampaklah tu, korang nampak. Tetapi bila mana hati kita kotor, penuh dengan sifat-sifat jahat, kecenderungan kepada dunia, serakah kepada dunia, jangankan ruh, jangankan benda-benda yang halus, benda-benda yang kasar pun tak kita nampak. Sebab apa? Kita terhalang oleh keburukan-keburukan. Ya, sebab itulah di kalangan para aulia ini boleh dia orang mengesan para malaikat yang ada di atas kita. Sekarang ini orang main malaikat ini, nak tengok kan? Cuma tengok ke atas, tengok lampu, nampak lampu kan. Dalam hadis kan macam tu. Ya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, lillahi malaikatan sayyarin. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang tugas dia adalah setakat melancong ke sana kemari. Oh, senangnya kan, seronok melancong kan. Tugas dia apa? Mencari majlis-majlis ilmu dan majlis zikir. Bila mana jumpa aja majlis zikir dan majlis ilmu, maka malaikat itu akan memanggil kawan-kawan dia, halumu, datang ke sini. Nih, kita tengok ya, orang yang berzikir dan menuntut ilmu. Lalu kemudian mereka mengepakkan sayap mereka di atas orang-orang yang sedang menuntut ilmu atau berzikir sambil mendoakan mereka. Mendoakan pengampunan dosa, rahmat, ridha Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-hitan fil bahr, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, hatta seluruh ikan yang ada di lautan memohonkan keampunan ke atas orang yang belajar dan mengajar serta berzikir. Ya, malaikat pun macam tu, memohonkan ampun kepada kita. Kalau kita yang beristighfar kepada Allah, kita yang memohon ampun kepada Allah, tak ada jaminan Allah Subhanahu wa taala akan menerima permohonan ampun kita. Sebab apa? Kita memohon ampun, lisan kita mohon ampun, tapi mata dan tangan kita main handphone. Allah terima ke pengampunan permohonan kita? Tak terima. Cara yang terbaik, rajin-rajinlah datang ke majlis ilmu dan majlis zikir. Malaikat yang memohonkan pengampunan ke atas kita. Kalau malaikat yang memohonkan, takkan Allah tak terima. Mesti Allah terima. Itulah cara yang terbaik untuk meraih pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Rajin-rajin datang ke majlis ilmu dan zikir. Ya kan? Macam tu, mudah je sebenarnya hidup ni kalau ada ilmu. Kalau tak ada ilmu itu memang ya, jahil lah kan. Jadi baginda Rasulullah SAW diperlihatkan arwah para nabi. Ya, baginda SAW tengok. Baginda Rasulullah SAW tak terhalang oleh alamul malakut, alamul muluk, alamul jabarut dalam berinteraksi dengan siapa. Ya, sebab baginda Rasulullah SAW memiliki ya, latafatul ruhaniyah, kelembutan kerohanian yang paling lembut sehingga tak terhalang oleh apapun jua, tak terdinding oleh apapun jua. Aku mendengar Abu At-Tufail daripada Jabir bin Abdullah bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, diperlihatkan kepadaku para nabi, maka rupanya Nabi Musa alaihissalam bagaikan lelaki dari kaum Syanu'ah yang serba sederhana tubuhnya. Baginda Rasulullah SAW tidak merincikan.
tubuh badan daripada Sayyidina Musa alaihissalam. Sebab apa? Tak ada keperluan pun nak tahu tubuh badan Nabi Musa. Sebab apa? Dah ada tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dah jumpa dengan sesuatu yang sempurna, takkanlah kita cari sesuatu yang tidak lebih sempurna. Faham tak? Boleh ya? Allah dah bagi kereta yang Ferrari misal, takkanlah nak cari kancil pula. Dah ada depan-depan kita. Demikian juga. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak perlu pun nak terangkan, nak rincikan, nak syarahkan. Oh, telinga nak baginda Nabi Musa macam ni, kaki tak perlu. Sebab apa? Di hadapan kita dah ada insan yang paling sempurna, yang paling mulia, yang paling agung, yaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, idza dhahara as-sabab batala al-ajab. Bila mana dah nampak dah sebab yang seseorang itu terpesona kepada sesuatu, maka akan hilanglah keterpesonaan itu. Bila mana kita dah nampak baginda sallallahu alaihi wasallam yang sempurna, yang la masilalah, tak ada yang mengatasi baginda sallallahu alaihi wasallam, perlu ke lagi kita melihat kepada sesuatu yang lebih rendah daripada? Kita perlu buang-buang masa. Ya. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam tak perlu jelaskan. Aku melihat pula kepada Sayyidina Isa bin Maryam alaihissalam, maka rupanya orang yang paling mirip dengannya yang aku pernah lihat ialah Sayyidina Urwah bin Mas'ud, lelaki yang diutus oleh kaum Quraisy untuk menemani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memeluk Islam. Nampak Sayyidina Isa alaihissalam ini adalah seorang nabi yang paling zuhud. Beliau tak ada rumah, tak ada istri. Ya, baginda Nabi Isa ini berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk berdakwah. Tak ada rumah, tak ada kereta, jalan je, bagaikan seorang pengembara. Musafiruna ilallah, ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ketika Sayyidina Isa berumur agak-agak lebih kurang 33 tahun. Dan nanti di akhir zaman akan kembali turun ke bumi ini dalam umur yang sama, setakat bertambah beberapa hari je. Sebab apa? Perhitungan masa di atas langit itu ka alfisanatin mimma ta'udun. Satu hari di langit sama dengan 1000 tahun kat dunia. Kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala, berdasarkan ayat tadi, hakikatnya kehidupan kita di dunia ini cukup singkat sangat. Kalau sekiranya kata beliau ada yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ke atasnya hidup mungkin dalam 60 ke 70 tahun, hakikatnya dalam perhitungan masa di langit, dia hidup kat dunia ini 1 jam setengah aja. Apa yang boleh kita buat dalam 1 jam setengah aja? Sebab itulah para ulama yang paham tentang hakikat itu, tak ada masa untuk bersantai-santai, untuk berleha-leha kalau dalam bahasa Indonesia, ya kan, di dunia ini. Sebab apa? 1 jam setengah aja. Kalau kita transit, nak balik kampung 1 jam setengah, transit ke Jakarta. Saya nak balik kampung Makassar, terkadang transit Jakarta. Takkanlah pula saya buat rumah kat Jakarta. Sekejap ya, transit 1 jam setengah aja. Ya, kita kena kejar masa. Itulah yang menjadi ruh ibadah, ruh semangat ya ibadah yang ada dalam jiwa para awli. 1 jam setengah aja. Ya kan? Sebab itulah diceritakan dalam kitab-kitab, di antaranya kitab Ihya Ulumuddin. Salafun as-salih, ulama-ulama salaf kita radhiyallahu ta'ala, ada di antara mereka yang tak suka makan makanan yang keras sebab buang-buang masa nak mengunyah hadiah. Ya. Dia orang suka makan roti yang cecah air tu terus telan. Ya. Ada yang tanya, Tuan Syekh, kenapa tak nak makan daging? Buang-buang masa saya tak ada masa nak kunyah dia, sama tak kunyah. Sini kunyah sama kunyah, tak ada masa. Ya, makan nasi terus telan. Ya. Tapi kita jangan buat, kita bukan salafun saleh. Kita kena 1 jam setengah menikmati kunyahan. Oh sedapnya, siapa yang buat ni? Ya, rempah-rempah dia apa? Siap kita minta nomor handphone pula. Boleh minta, insya-Allah saya akan order juga kedua kali. Ya. Berlangganan lah istilah kita kan. Kalau salafun saleh tak ada masa untuk benda-benda macam. Ya.
Kata beliau, kata di antara mereka radhiyallahu ta'ala, saya makan 1 biji kurma tuh, kalau saya kunyah dia ambil masalah dalam 1-2 menit. Kalau saya bertasbih udah dapat berapa dah. Cara berpikir dia orangnya. Kalau saya berzikir udah dapat berapa banyak tuh. Tak apa-apa. Nanti di akhirat saya akan menikmati yang lebih sedap. Makan telan je. Malah ramai di antara dia orang cakap macam tak apalah, dunia 1 jam setengah aja, saya nak puasa je tiap hari lah. InsyaAllah kita semuanya akan sehat dan kurus-kurus kalau macam tu. Dan jimat perbelanjaan hidup kita kan. Betul tak? Tapi kita tak mampu. Ada MM kat depan, masuk tengok makanan, ya, hilang zuhud kita. Karena memang tak ada zuhud dalam hati kita. Ya, kalau sekiranya sifat zuhud itu melekat dalam hati kita, takkanlah dia hilang kan? Ya, bila mana dia hilang, lalu kemudian kita rasa kita zuhud, itu tanda zuhud kita adalah zuhud suri nama dia. Zuhud, apa dia? Kepalsuan. Ya, zuhud suri nama dia. Okey. Suri guna sad, suri maksudnya zuhud yang macam fata morgana lah. Daripada jauh kita nampak, ya, apa? Kabaqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a. Macam fata morgana, orang nampak dari jauh ada air, bila mana dia datang rupanya hampa, kosong. Ya kan? Macam tu. Jadi jangan mendakwa yang diri kita zuhud dah. Sebab kita dakwa diri kita zuhud, itu tanda kita serakah kepada dunia. Itu tanda kita tak zuhud. Kenapa lah Ustaz ni bongkar-bongkar rahasia? Rahasia itu kan selalu kita cakap, saya ikhlas, saya ambil jalan, saya ikhlas. Anda tak ikhlas sebab Anda mendakwa diri sebagai orang yang ikhlas. Orang ikhlas mana ada orang mendakwa diri, ya, jadi ikhlas. Oleh kerana itu, para pecinta, para muhibbin kepada Allah, dia orang tak pernah berani mendakwa diri mencintai Allah. Sebab awal daripada pengkhianatan cinta, kata mereka, adalah mendakwa yang Anda mencintai Allah. Anda maknanya telah mengkhianati cinta. Sebab cinta itu bukan untuk didakwa, cinta itu bukan untuk diperkatakan, cinta itu untuk dibuktikan. Anda cinta Allah, buktikan. Seperti mana yang dikatakan oleh Sayyidah Rabi'atul Adawiyah kan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau sekiranya cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala jujur, bukan tipu-tipu, bukan bohong-bohong, kata orang Jakarta, la ata'tahu, mesti kamu senantiasa taat kepada Allah tanpa mendakwa yang kamu itu cinta kepada Allah. Ya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kerana sungguhnya seorang pecinta sejati kepada kekasih dia senantiasa tunduk dan taat tanpa ada dakwaan yang dia itu cinta, sebab malu mendakwa yang diri dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak, kebalikannya, dakwaan kita arid, kata para ulama. Dakwatuka aridah, ya. Dakwaan kamu itu sepanjang 10 km. Cinta Allah, saya cinta kepada baginda, tengok perangai dia, Allahu Akbar, innalillah. Dakwaan Masya Allah, pembuktian innalillah, ke laut. Ya. Na'udzubillah. Tak perlu kita terlalu mendakwa diri yang kita cinta kepada Allah, cinta kepada baginda. Tak perlu, buktikan je lah. Coba sekiranya puan-puan, tuan-tuan, tiap hari pasangan Anda mengatakan, saya cinta, saya sayang kepada Anda. Tapi tengok, ya, kopi pun tak buat. Bismillah. Ya, sarapan pun kat kedai. Padahal kat rumah ada dapur cantik, lengkap semua. Cinta apa itu? Ya. Cinta apa itu? Ya kan? Perlu pembuktian. Yang diperlukan itu pembuktian, bukan dakwaan. Pening kepala kita, dah apa dia, bosan kita dengar saya cinta. Tak perlu mendakwa, buat, buktikan je lah. Coba tengok dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fadda'u mahabbah? Katakanlah kalau sekiranya Anda cinta kepada Allah, adakah Allah Subhanahu wa taala mengatakan selepas itu, maka dakwalah yang diri Anda cinta kepada Allah? Tak ada. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu katakanlah kepada mereka, kalau sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Mengikut, ya, baginda itu maknanya pembuktian ibadah.
ibadah, penghambaan diri, bukan dakwaan. Kita kena buang kebiasaan mendakwa diri, cinta, zuhud, ikhlas, ya, tawakal, balas yakni dakwah. Tak perlu kita ada dakwaan macam itu. Sebab ya, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanya, hari itu kamu mendakwa yang kamu cinta kepada saya kan, mana bukti? Ya, mana bajina bukti? Tak perlu kita mendakwa, kita buktikan jalan. Ya, ramai orang yang mendakwa cinta kepada baginda, cinta. Kalau qasidah, masya Allah, naik syekh dia luar biasa sampai ke langit 7. Tapi kalau kita berinteraksi dengan dia, ya Allah, janji dia luar biasa. Ya, 1 tahun janji hari ini, 1 tahun pun tak ditepati. Macam mana mendakwa cinta kepada baginda tu? Tipu je tu. Tak perlu mendakwa, tetap mengamalkan sunnah baginda, buktikan je. Yang terpenting itu adalah membuktikan. Ya, saya tak marah, semangat nih. So udah pukul berapa, kalau tak semangat ngantuk lah kan. Allah. Dan aku melihat pula Sayyidina Ibrahim alaihissalam, maka rupanya orang yang paling mirip dengan baginda ialah sahabat anda, yaitu maksudnya baginda Rasulullah SAW. Dia yang paling mirip. Tapi mirip di sini bukan mirip 100% tau. Sebab tak ada seorang pun yang mengatasi kecantikan dan kesempurnaan baginda Rasulullah SAW. Dan aku melihat Sayyidina Jibril alaihissalam, maka orang yang paling mirip atau serupa dengannya adalah yang aku pernah lihat adalah Dihya, seorang sahabat yang banyak terlibat dalam peperangan. Dihyatul Kalb, ya, nama beliau. Itulah seseorang yang paling mirip dengan Sayyidina Jibril ketika mana Sayyidina Jibril menyamar menjadi manusia. Satu di antara keistimewaan daripada malaikat terutamanya adalah Sayyidina Jibril alaihissalam boleh mengubah wujud, ya, jadi manusia atau apapun jua, mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ikut suka-suka hati beliau tau. Saya nak jadi burung, berubah jadi burung, tak. Ya, saya nak jadi pokok, nak jadi manusia, tak. Semua mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sifat malaikat ini dia tak ada keinginan. Dia setakat tunduk dan patuh atas apapun juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat, senantiasa tunduk dan patuh atas apa-apapun jua yang menjadi kehendak dan ketetapan Allah. Dia tak ada ikhtiar, tak ada keinginan. Kalau kita, keinginan kita ini Masya Allah luar biasa, ya, sampailah malaikat pencatat amal itu pening nak catat keinginan kita ini. Nak ini, nak itu, dah lepas habis. Kalau kita tak potong keinginan kita untuk tenggelam kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa terombang-ambing dalam penderitaan. Sebab itulah Sayyidil Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala mengarang satu kitab yang mengajarkan kepada kita untuk apa? Memotong, untuk memendekkan angan-angan dan keinginan kita. At-tanwir fi isqatit tadbir. Kalau baca kitab itu macam menampar diri sendiri. Sebab apa? Betapa banyak kekurangan dan kelemahan serta keaiban yang ada dalam diri kita, ya, dalam mendepani hak-hak dan kewajiban kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mendepani kewajiban kita, ya, atas hak-hak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak keinginan. Allah dah bagi hidung mancung, tak, saya nak lebih mancung lagi. Bagi kepala macam tu, tak, saya nak kepala yang lebih besar lagi. Nanti bagi kepala semut bawah. Jadi sudah-sudahlah itu. Ya, kita kena akur dengan takdir hidup kita. Selagi mana kita tidak belajar akur dengan takdir hidup kita,
maka kita akan senantiasa terombang-ambing dalam penderitaan. Apa yang Allah bagi itulah yang terbaik untuk kita. Boleh jadi apa yang kita inginkan dalam pandangan fikiran kita itu yang terbaik dan sesuai untuk kita, tetapi kata Allah itu tak sesuai, sebab Allah yang lebih mengetahui tentang diri kita, melebihi pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi apa yang kamu benci itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu. Demikian juga kebalikannya. Boleh jadi kamu mengharapkan, mencintai, menginginkan sesuatu yang dalam pandangan kamu itulah yang terbaik, tapi itu bukan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang terbaik untuk dirimu dibandingkan pengetahuan diri kamu terhadap dirimu sendiri. Ya kan? Allah bagi istri si fulan atau suami si fulan, terbalik pula. Istri fulana, ya suami fulan, tengok pasangan orang lain, kalau sekiranya pasangan saya macam ni, romantik, lagi sesuai. Dia yang romantik, tapi Anda romantik kan? Ya. Selalu kita macam tu. Cara hidup kita, cara memandang kita macam tu. Rehat tu ajalah apa yang Allah bagi atas apa yang Allah bagi, sebab itu yang sesuai untuk diri kita. Kalau sekiranya kita sesuai untuk memperoleh sesuatu yang bukan ada pada diri kita, Allah akan bawa kita ke tempat itu. Tapi Allah tak bawa kita ke tempat itu, tanda yang kita tak sesuai, tak layak untuk menerima dan memperoleh benda itu. Paham? Kena belajar aku dengan takdir kita. Kena belajar aku. Ya. وعن أبيه قال حدثنا سفيان بن وقيع قال حدثنا ابن بشار المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد بن جريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا صلى الله عليه وسلم. Daripada Sayyidina Sa'id Al-Jurairi radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, aku pernah mendengar Abu Tufail radhiyallahu ta'ala anhu al-jami' berkata, aku telah melihat dan memandang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiada seorang pun di muka bumi ini yang pernah melihatnya selain aku. Apa maksud dia ni? Maksudnya, tidak ada seorang pun di dunia ketika ini yang masih hidup daripada sahabat yang pernah melihat baginda Rasulullah SAW. Sebab beliau ini adalah di antara sahabat yang paling akhir, di antara sahabat yang paling akhir meninggal dunia. Jadi kata beliau, daripada sahabat yang pernah jumpa dengan baginda ini yang masih hayat lagi, agak-agaknya saya aja nih. Itu maksud dia. Aku, yaitu Sa'id Al-Jurairi, bertanya, gambarkanlah dia kepada, maksudnya ceritakanlah tentang keadaan atau sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau rupa baginda sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Beliau, yaitu Sayyidina Abu Tufail radhiyallahu ta'ala berkata, baginda adalah seseorang yang putih dan cantik, elok dan sedang, tidak gemuk, tidak kurus, tidak tinggi dan tidak rendah. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah ideal. Ya, mengikut keadaan orang Arab, bukan mengikut keadaan kita. Ya kan? Kalau mengikut keadaan kita macam saya ini terlalu tinggi. Tapi kalau orang Arab sedang-sedang saja. Ya. Di Mesir tahun 2000 berapa? 2008 kalau tak silap. Saya sholat di Masjid Musallas nama dia. Ada satu kawasan itu tempat penempatan para pelajar ketika itu. Saya sholat zuhur, saya nampak budak Arab umur 13 tahun, satu jengkal di atas saya. Umur 13 tahun, tengok. Nah, itulah keadaan orang Arab. Ya. Jadi ukuran dia adalah ukuran orang Arab. Ya, bukan ukuran kita. Maksudnya ukuran rupa baginda sallallahu alaihi wasallam itu mengikut ya orang Arab lah, bukan mengikut kita. Tapi ya, yang dipandang oleh Allah itu bukan tinggi, pendek, gemuk, sado ke tak. Hati. Ya. Kalau badan sado,
tapi pergi sholat berjamaah, macam disuruh bini dia pergi beli barang kat kedai, berat sangat, tapi pergi main gym, balik sampai pukul 11 malam pun masih semangat lagi. Itu masalah tu. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kepada Allah. Wa an bihi qala haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala haddatsana Ibrahim bin al-Munziri al-Hizami qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Thabit az-Zuhri radhiyallahu ta'ala an qala haddatsani Ismail bin Ibrahim ibn akhi Musa ibn Uqbah an Musa bin Uqbah an Quraib an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum wa 'anil jami' qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja ath-thaniyataini idza takallama ru'yatan nuri yakhruju min baini thanaya. Subhanallah. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa anil jami', beliau berkata, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternampak gigi depannya renggang ketika berbicara. Apa maksud daripada renggang? Bukan renggang bermakna jarang, tau. Jangan pula terfikir renggang. Tahu renggang tak? Renggang itu maknanya ada yang kosong kat tengah. Kalau dalam bahasa Indonesia lah. Boleh paham tak? Kata renggang. Sebenarnya kata renggang ini tak sesuai. Ya, yang dimaksud dengan aflaja at-thaniyataini adalah gigi baginda sallallahu alaihi wasallam tersusun rapi. Tak ada yang, sini orang panggil apa? Menumpang. Tak ada yang tertumpuk atau tertumpuk tak? Ada yang di atas gigi yang lain. Tak ada. Maksud daripada aflaja thaniyataini, gigi baginda sallallahu alaihi wasallam rapat dan teratur, bukan renggang. Kalau renggang itu maknanya ada yang kosong lah. Ini terjemah yang ada kat kitab ini tak betul. Bahaya nanti kalau kita tengok, kita fikir, maknanya gigi baginda sallallahu alaihi wasallam renggang. Tak cantik lah kan? Ya, jadi terjemah renggang tak sesuai. Aflaja thaniyataini itu maksudnya adalah rapi, kemas, lurus. Tak ada yang menumpang ke gigi, tak ada satupun gigi yang menumpang ke atas gigi yang lain. Boleh paham tak? Cantik lah. Macam gigi palsu yang dipakai oleh para pelakon tu. Cantik, putih. Mohon maaf ya, bukan menghina pelakon, tak. Maksudnya cantik dia tu, rata dia tu. Ya. Itu maksud dia, bukan ya, apa di sini? Sini direnggang ketika berbicara. Tak, naudzubillah, renggang itu tak cantik. Kalau dalam bahasa Indonesia renggang itu adalah jarang, ya kan? Terlihat seperti cahaya terkeluar daripada celah-celah gigi baginda Rasulullah SAW, gigi depannya. Sania itu gigi depan. Jadi terlihat macam ada cahaya. Mengapa nampak macam ada cahaya? Sebab yang terpancar, yang terkeluar daripada lisan baginda Rasulullah SAW seluruhnya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Dan tiadalah yang terkeluar, yang diperkatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada gerak nafsu dan hawa nafsu, akan tetapi ianya adalah wahyu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Hatta ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau, itu juga wahyu. Mengapa baginda sallallahu alaihi wasallam perlu bergurau? Sebab nak menjelaskan bergurau dan juga, sini orang panggil tertawa, yadhhak, tertawa sama. Mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu tertawa dan perlu marah? Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam seluruh tindak tanduk, perbuatan, sikap, sifat dan lain sebagainya itu adalah penafsiran daripada Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa huwa adhaka wa abka, kan? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menangiskan dan menggembirakan. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang baginda Allah Subhanahu wa taala marah, Allah Subhanahu wa taala gembira. Maksud daripada gembira itu perlu ditafsirkan. Contoh dia macam mana? Baginda sallallahu alaihi wasallam datang mencontohkan kepada kita tentang gembira yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala.
marah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab seluruh apa yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penafsiran daripada Al-Qur'an. Apa dalil dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hijr, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah menurunkan kepadamu wahai kekasihku Nabi Muhammad dzikra Al-Qur'an litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskannya kepada manusia. Wa la'allahum yatafakkarun ma unzila ilaihim ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, atas apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka menjadi orang-orang yang berakal, orang-orang yang berfikir dengan cara yang betul. Maka perlu baginda Rasulullah SAW mencontohkan gelak yang syar'i macam mana, marah yang syar'i macam mana, cinta yang syar'i yang mengikut syarak macam mana, ya kan, tegas yang mengikut syarak macam mana, perlu. Jadi baginda Rasulullah SAW disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala walillahil matsalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki contoh yang mewakili apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk boleh difahami oleh manusia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya? Jadi terjemah di sini ya, bukan tak betul tapi tak tepat. Nah, sama aja kan, tak tepat, tak betul. Seterusnya khatam atau tanda kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang saya telah terangkan. Likulli syai'in alamah, segala sesuatu memiliki tanda. Anda mendakwa yang diri Anda memiliki sesuatu atau mendakwakan sesuatu, okey, tak ada masalah. Tapi kewajiban Anda adalah atil bayyinah. Apa bukti dia? Ya kan? Apa bukti? Anda boleh mengatakan saya memiliki ini dan itu. Adakah orang boleh percaya? Tak semestinya orang percaya. Tengok ada bukti ke tak? Kalau ada bukti barulah orang percaya. Okey. Sekarang baginda Rasulullah SAW mendakwa yang diri baginda SAW adalah nabi. Perlu ada bukti kan? Satu di antara bukti adalah Al-Quran, mukjizat baginda Rasulullah SAW, dan di antara mukjizat dan bukti atau tanda itu adalah khatamun nubuwah, tanda kenabian, cap kenabian. Demikian juga para aulia, ada khatamul wilayah nama dia. Ada khatamul wilayah, ya, tanda kewalian. Tanda kewalian itu bukan macam cop immigration yang ada kat kepala dia, saya wali misalkan. Ianya adalah cahaya yang setakat boleh dikenali dan boleh diketahui oleh sesama golongan mereka. La ya'riful waliya illa al-wali. Tidak ada seorang pun yang boleh mengetahui yang seseorang itu wali kecuali wali. Kita orang awam ni, bila mana kita meyakini yang seseorang itu wali, kita yakin sebab ada orang yang bagi tahu kepada kita. Keyakinan kita itu sebab kita dibagi tahu. Betul tak? Ya. Kalau sekiranya kita yang mendakwa yang seseorang itu wali, akan timbullah satu persoalan. Apa tanda yang dia itu wali? Kita tak tahu sebab kita wali, kita wali bukan wali kan. Tetapi antara sesama wali dia tahu. Sehingga antara sesama wali ini dia akan bagi tahu murid-murid dia, oh dia wali. Murid-murid dia yakinlah, oh dia ini wali sebab yang mengatakannya adalah wali. Wali yang sana pula cakap, oh guru Anda itu wali. Macam itu. Tapi kalau kita sendiri yang mendakwa ataupun menilai seseorang itu wali, daripada mana kita tahu yang dia itu wali? Daripada ibadah dia? Tak semestinya orang yang banyak ibadah itu wali. Daripada ilmu dia, tak semestinya orang yang banyak ilmu itu wali. Iblis itu banyak ilmu dan amal tapi bukan wali. Dia adalah wali kan. Jadi tanda-tanda dia adalah kena ada cop. Khatamul wilayah nama dia. Seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam ada khatamun nubuwah. Boleh ya? Kalau khatamun nubuwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di bahagian belakang, bahagian kiri, yang sejajar selari ya, dengan jantung kecil jantung. Dan disebutkan dalam kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran tentang khatamun nubuwah itu ya, di dalam kitab Taurat dan Injil, sehingga ada di antara ahli kitab yang dah nampak
tanda-tanda kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi satu bukti lagi yang dia nak cari itu khatamun nubuwah. Dia datang jumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia pusing-pusing macam orang tawa di hadapan baginda. Baginda sallallahu alaihi wasallam dah tahu dah, dia nak tengok khatamun nubuwah saya ni. Ya. Lalu kemudian saja baginda sallallahu alaihi wasallam menunduk sikit, ternampak. Seketika itu juga orang Yahudi itu masuk Islam. Sebab apa? Apa yang dia tunggu, tanda kenabian yang satu lagi itu dia nampak, terus masuk Islam. Ya. Sebab disebutkan dalam kitab-kitab Samawi sebelum Al-Quran. Wa anu bihi qala haddatsana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hatim bin Ismail an al-Ja'd bin Abdurrahman qala sami'tu as-Sa'ibah ibn Yazid yaqul dhahabat bi khalati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ibna ukhti waji'un. Bukan waja'un. Kalau waja'un masdar, kalau waji'un isim fa'il. Ya. Famasaha ra'si wa da'a li bil barakah wa tawadda'a wa syaribtu min wudu'ihi. Bukan wudu tetapi wudu. Kalau wudu itu perbuatan orang yang berwudu. Kalau wudu itu adalah air yang digunakan pakai untuk berwudu. Boleh ya? Bahasa Arab macam tu. Jangan tersalah baca nanti. Wudu dan wudu. Kalau wudu itu pelaksanaan ibadah wudu, kita berwudu. Tapi kalau wudu adalah sesuatu yang dipakai atau digunakan pakai untuk berwudu, yaitu air. Sama dengan guslun dan goslun. Kalau tanpa baris nampak sama aja, huruf dia sama kan. Kalau guslun mandi, goslun membasuh. Ya kan? Guslun mandi, goslun membasuh. Sama juga toharo dan tuharo. Beza baris, beza makna. Ya kan? Oleh sebab itu kata para ulama, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambah atau bertukarnya wazan daripada suatu perkataan itu akan menambah makna. Dalam ilmu nahwu macam itu. Wa kuntu khalfa dhahrihi fa nadhartu ila al-khatami baina katifayhi fa idza huwa mithlu zirril al-hajalah. Daripada Sayyidina Al-Ja'di bin Abdurrahman radhiyallahu taala anhu wa jami', beliau berkata, aku mendengar Sayyidina Sa'ib bin Yazid radhiyallahu taala anhu berkata, ibu saudaraku telah membawa aku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebiasaan masyarakat di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, membawa anak macam ni. Alhamdulillah, bawa anak jumpa dengan para ulama, jumpa dengan baginda, datang ke majlis ta'lim. Jangan setakat pergi tengok wayang je bawa anak. Ya kan? Pergi melancong je bawa anak. Habis bila nak bawa anak itu pergi pengajian? Bila nak bawa anak itu pergi solat berjamaah? Ustaz, bisinglah anak. Dia bising di lingkungan persekitaran yang baik itu lagi baik dibandingkan dia bising kat rumah atau kat wayang. Kita kena biasakan anak kita. Para sahabat membawa anak mereka, tetapi dibuatkan satu soft di belakang lah, di orang tempat di orang bermain, tak ada masalah pun. Kita tak boleh membiarkan anak kita terbuai ataupun terlena dengan kehidupan mereka. Kita kena biasakan dia datang ke majlis ta'lim, walaupun setakat tidur je, tak ada masalah. Janji jangan bawa bantal ke sini. Ya, macam tu. Biasakan. Walaupun dia datang tidur je, dia tak nak bagi gula-gula, bagi duit. Ya, anda bagi duit agar anak anda boleh ikut ke majlis, itu lebih baik dibandingkan anda bagi handphone. Ya, dia duduk rumah, hancur kehidupan anak. Bawa dia. Walaupun datang tidur je, abah nak makan, bagi belanja KFC dekat je kan. Janji dia datang dulu. Ya, ya. Kena ada pembiasaan. Ya, kena ada pembiasaan. Dan jangan biasakan bagi apapun permintaan daripada anak kita, kecuali bila mana kita dah suruh dia buat kerja, walaupun kerja kecil. Dia minta duit, okey, saya bagi nanti, tolong kemas bilik dulu. Agar dia memahami arti pengorbanan dan perjuangan
mujahadah. Ini terkadang anak tak minta lagi, duit dah habis kan, dah terus bagi. Itu bukan tarbiyah, itu gorbiyah namanya, bukan tarbiyah. Cara hidup orang yang tak berpendidikan. Biasakan anak kita kalau minta sesuatu tetap kita bagi anak kita, tapi ajarkan dia nilai perjuangan dan ikhtiar. Oke, saya akan belikan, saya akan belanja KFC, tapi satu, baca dulu Al-Quran, ya, 2 muka surat. Setuju? Allah berat, tak berat 2 muka surat. Ya, terus biasakan macam itu. Tapi kalau terus bagi, dia tak akan faham tentang ikhtiar dan usaha. Nanti kalau dah besar, dia terfikir dalam otak dia itu adalah, ya, ada keinginan, ada duit. Saya nak sesuatu, mesti kena ada duit, terus kena ada. Tak perlu berikhtiar. Sebab apa? Telah tertanam dalam jiwa anak kita, ya, mulai daripada kecil macam itu. Tapi kalau kita didik dia, nak apapun, janji tidak memudaratkan diri dia, kita bagi, tapi dengan satu syarat, dia kena buat kerja dulu. Ya kan? Kena buat kerja dulu. Suruh baca selawat, oke, saya bagi, ya, KFC baca selawat 500. Selawat yang pendek-pendek, walaupun mungkin dia tipu kan. Baca selawat baru 50, dia cakap dah 500 dah. Ya kan? Tak ada masalah, janji dia selawat dulu. Nak membiasakan anak kita macam itu. Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak saudaraku ini sakit. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalaku dan mendoakan bagiku dengan keberkatan. Bukan kesehatan yang didoakan oleh baginda, keberkatan. Sebab kalau setakat sehat je tapi tak berkat, kesehatan itu akan digunakan pakai untuk apa? Perkara-perkara yang buruk. Tapi kalau keberkatan, walaupun dia tak sembuh, sakitnya itu berkat. Boleh paham tak? Ya. Saya teringat dulu ada seorang pelajar datang jumpa dengan Maulana Syekh Yusuf Al-Hasani radhiyallahu ta'ala menjelang imtihan. Imtihan di Mesir ini memang, ya, macam hantu yang paling ditakuti. Kalau datang dah masa imtihan itu dah pening kepala. Terbayanglah, terfikirlah kalau 2 subjek tak lulus, maka tunggu tahun hadapan. Dah belum lagi belajar, dah terhantui oleh rosib, ya, gagal naik kelas kan. Adalah seorang pelajar itu datang jumpa dengan Maulana Syekh Yusuf, minta doa. Syekh, ya, InsyaAllah pagi ini saya akan imtihan. Oh, ahlan wa sahlan, alhamdulillah, tolong doakan saya Syekh. Pelajar ini berharaplah kan. Syekh berdoa, semoga anda berjaya, najah. Semoga anda cemerlang. Rupanya Syekh tak berdoa macam itu, Bu. Syekh cakap apa? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ketetapan yang terbaik untuk. Dia pun fikir ketetapan yang terbaik, maksudnya apa nih? Kalau nak kata ketetapan terbaik itu juara atau cemerlang lah sini kan. Kenapa tak terus cakap cemerlang je lah? Kenapa pula yang terbaik, ya, menurut Allah? Rupanya bila mana turun natijah tu, dia rosib, tak naik kelas. Dia berpikir, kenapa saya rosib? Padahal, ya, doa seorang guru, apatah lagi seorang ulama, orang soleh itu makbul kan. Ya. Lalu kemudian dia ingat balik doa guru dia Syekh, semoga Allah bagi yang terbaik untuk kamu. Dia pikir, maknanya rosib itulah yang terbaik untuk diri dia saat itu, agar banyak masa dia duduk kat Mesir untuk mengaji, maksudnya. Paham tak? Tapi kalau kita yang tak faham, mesti akan komplain dan dia ragu kepada guru kita kan. Kata ulama orang soleh, doa najah pun, ya, tak power. Cuma nak jadi orang soleh ni, macam-macam kita pikir kan. Padahal betul dah apa yang didoakan oleh Syekh itu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang terbaik untuk anda. Anda rosib, tak naik kelas, itulah yang terbaik. Sebab masih ada lagi, bertambah lagi 1 tahun masa anda untuk mengaji di Azhar, ya.
Macam tu cara kita memahami kalam para ulama. Jangan mengikut nafsu kita, jangan mengikut akal kita. Jadinya kata para ulama, nak memahami kalam para ulama ada kaedah-kaedah dia. Kaedah para ulama, kita pakai kaedah para ulama. Nak memahami kalam para aulia ada istilah-istilah dia. Jangan pula kita campur adukkan. Kita nak faham kalam para aulia, kita pakai kaedah-kaedah para ulama. Tak sesuai lah. Kita nak faham kaedah para ulama, kita bawa pula istilah-istilah para aulia. Tak sesuai. Ya, tak sesuai. Contoh, saya bagi contoh satu je lah. Kata jamak. Kalau dalam bahasa Arab, dalam istilah nahwu, jamak itu adalah jumlah bilangan 3 dan lebih. Jamak sama ada jamak muannas salim, jamak muzakkar salim, jamak taksir dan lain sebagainya kan. Tapi kalau dalam ilmu fiqh, jamak itu 2 aja. Menjamak ya zuhur ke asar atau asar ke zuhur. Ya, maghrib ke isya atau isya ke maghrib. 2 aja kan, jamak itu 2 makna dia. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, jamak itu 1. Coba, istilah sama tetapi makna yang berbeza sebab berbezanya cawangan ilmu. Paham? Kita kena faham ya, istilah-istilah setiap cawangan ilmu. Nak faham kalam para ulama, pakailah istilah-istilah para ulama. Nak faham kalam para aulia, pakailah istilah-istilah tasawuf, mustalahus apa dia? Istilah tasawuf itu kan ada kitab kat situ. Kamus istilah-istilah tasawuf itu. Bukan promosi nih, saya bagi tahu je. Nak faham tentang kalam para aulia, bacalah, belilah kitab. Jangan pula faham ikut kehendak kita sendiri. Itulah yang ya menyebabkan kita tersesat dalam berfikir. Masing-masing ilmu ada ya istilah-istilah yang dia orang guna pakai. Jadi yang didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah keberkatan. Bila mana keberkatan, maka seluruh kebaikan ada kat situ. Apa yang maksud dengan berkat? Kata para ulama, al-barakatu hiya ziyadatul khairi wastimraruh. Bertambahnya kebaikan dan kekalnya kebaikan itu. Bertambah dan kekalnya kebaikan. Kalau sekiranya sehat itu baik untuk diri dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi kesehatan. Tapi kalau sekiranya sakit itu lebih baik baginya sebab dia degil, kalau dia sehat nak jalan kaki dia ni gatal nak jalan je kan, maka kesehatanlah yang terbaik. Oleh sebab itu doa yang didoakan ya oleh yang dipohonkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ke atas sahabat itu adalah doa yang jami' mani', yang menghimpun segala kebaikan, yaitu barokah. Barokah, ziyadatul khairi wastimraruh, kata para ulama. Tapi selalunya kalau kita tak puas hati itu, Ustaz, tolong doakan saya kesehatan saya. Ustaz itu cakap, semoga Allah memberkati Anda. Kenapa pula macam tu doa dia? Saya minta kesehatan, dia doakan keberkatan pula. Padahal keberkatan itu mencakup seluruh kebaikan. Ya kan? Jadi kena faham bahasa itu. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka aku minum air lebihan wudu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berdiri di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah adab, Jangan berdiri hadapan guru, berdiri di belakang. Kalau nak berdiri pun di belakang lah. Ya, itu adab. Jadi setiap tingkah laku para sahabat bersama baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan adab yang raqi, yang luhur, yang agung. Mengapa para sahabat semuanya beradab? Sebab guru mereka, wa innaka la'ala khuluqin azim, orang yang paling beradab. Ya kan? Kalau kita belajar sesuatu daripada seorang guru yang tidak memiliki sesuatu itu, boleh kita paham kan? Tak boleh kan? Kita kena belajar sesuatu kepada seorang guru yang memiliki sesuatu yang kita nak. Belajar, nak pandai buat roti canai, datanglah kepada orang yang pandai buat roti canai. Jangan pula nak pandai buat roti canai tapi datang kepada guru apa? Guru pertukangan. Tak munasabah lah kan? Ya. Para sahabat semua beradab, bermakrifah kepada Allah sebab guru mereka adalah
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala kebaikan dan kesempurnaan terhimpun dalam diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tak akan boleh nak bagi sesuatu yang dia tak ada itu kepada orang lain, yang dia tidak miliki kepada orang lain. Macam itu. Belajar adab dari seseorang yang tidak beradab, Anda akan memperoleh sifat kebiadaban. Sebab kata para ulama, manjalasa janasa. Manjalasa janasa. Itu pepatah Arab. Sesiapa orang yang berkawan suka duduk dengan seseorang, maka dia akan menjadi sejenis orang itu, serupa. Selalu duduk lepak dengan pemain catur. Pemain catur sama istilah kita. Walaupun tak pandai main catur, tengok tiap hari melotot mata, seronok juga nih. Tolong ajar saya main catur macam mana? Dia akan belajar. Pada suatu masa nanti mungkin dia akan jadi grandmaster, orang yang lebih pandai main catur dibandingkan orang lain. Sebab manjala sajana sama juga. Orang yang suka duduk bersama para ulama, walaupun otak dia itu bebal, otak dia itu tumpul, suatu masa nanti cahaya keilmuan yang ada dalam hati ulama itu akan masuk ke dalam hati dia. Nak ke tak nak, mesti masuk. Kemuliaan itu akan akan mengalir ke dalam diri seseorang mengikut siapa yang menjadi kawan dia. Coba tengok, masih ingat lagi kisah Ashabul Kahfi? Anjing itu kan, anjing, tapi masuk surga sebab apa? Berkawan rapat dengan orang-orang soleh. Itu anjing. Apatah lagi kita yang ada hati, ada iman. Tapi masalahnya kita yang tak nak berkawan rapat dengan orang-orang soleh dan para ulama. Kita nak berkawan rapat pula dengan pemain bola sepak, ya kan, penyanyi dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan dibangkitkan bersama dia orang, akan buat konsep nanti di akhir. Allah. Tiba-tiba aku melihat pada khatam antara dua bahu baginda Rasulullah SAW bentuknya seumpama butang khemah atau tirai, maksudnya macam ni lah, kecil. Orang yang pernah bermimpi ternampak khatamun nubuwah baginda Rasulullah SAW itu rezeki yang luar biasa. Itu tanda yang seseorang itu istimewa. Itu tanda yang seseorang itu berada di bawah hati baginda sallallahu alaihi wasallam, berada di pandangan, di bawah pandangan rohani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melihat rambut baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi pun dah mulia, apatah lagi kalau boleh nampak khatamun nubuwah itu. Khatamun nubuwah itu luar biasa. Tapi itu bukan ukuran, tau. Ustaz, saya nak menjadi orang mulia, saya kena minta kepada Allah agar Allah bagi nampak khatamun nubuwah itu. Tak payah je, tak payah. Bersihkan je hati, amalkan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, tunduk dan taat atas apapun jua yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun khatamun nubuwah itu tak nampak, tak ada masalah. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan bagi yang terbaik kepada diri kita. Jangan jadikan mimpi kepada baginda, mimpi jumpa baginda itu sebagai target dan matlamat beramal, tahu? Apatah lagi berselawat. Jangan. Itu su'ul adab tuh. Saya nak berselawat malam Jumat ini 1000, agar saya memang rindu kepada baginda. Saya kena jumpa juga dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Mesti ke kena jumpa dengan baginda baru jadi orang baik? Tak semestinya. Kita kena tukar kebiasaan buruk kita. Lakukan amalan kerana Allah semata-mata. Karena Allah semata-mata. Sebab bila mana kita lakukan amalan kerana Allah semata-mata, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi ganjaran dan balasan yang tak terhad. Adapun orang yang berselawat ataupun orang beramal dengan tujuan dia matlamat dia satu, agar jumpa dengan baginda, agar rezeki semakin luas misal. Habis setakat ini tak luas ke? Yang tak luas itu syukur Anda. Yang tak bertambah itu syukur Anda, rezeki Anda senantiasa mengalir. Syukur dia tak mengalir. Kurang ke lagi?
Tak malu ke banyak meminta kepada Allah dalam keadaan kita tak menunaikan kesyukuran? Oh, malunya kalau kita punya hati lah kan. Contoh macam ni, ada orang jemput kita datang ke rumah dia, dia bagi semua apa yang kita nak. Ya, semua di sini free tuan. Nak ambil, nak makan tak perlu masak. Ya, tekan je butang dia tu, apa nama dia? Tombol dalam bahasa. Remote dia, tom yum datang. Ya, apa dia? Kambing golek. Tak perlu cari kambing sembelih lalu kemudian bakar, tak perlu, tekan je tombol itu. Lalu kemudian datang jumpa tuan rumah. Tuan, boleh tak saya minta tambahan? Ya Allah, minta tambahan fasiliti yang lain, padahal yang ada dalam rumah itu dia pun tak pakai lagi semua, tak tunaikan kesyukuran, belum lagi berterima kasih pada tuan rumah, nak minta tambahan lah pula. Apa sifat malu anda di mana? Kurangkan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Terlebih sangat dah. Yang kurang itu kesyukuran kita. Coba tunaikan kesyukuran kita, Allah akan tambah nikmat itu walaupun kita tak minta dan walaupun kita tak nak. Walaupun kita tak nak, Allah tambah juga, Allah paksa. Sebab itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala kan. La in syakartum la azidannakum. Janji kau bersyukur akan ku tambah, mesti itu janji Allah. Jadi cara yang terbaik untuk meminta tambahan nikmat daripada Allah, kalau sekiranya pun kita merasa kurang nikmat walaupun dah lebih sangat, cara yang terbaik adalah dengan bersyukur. Bersyukur. Guna pakai nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Sebab syukur kata para ulama adalah asyukru huwa isti'malun ni'mati li ajli ma khuliqa laha. Hakikat bersyukur adalah ketika mana anda telah mampu mengguna pakai nikmat itu mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Apa dia? Kita guna pakai untuk beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu para aulia malu dah nak meminta tambahan nikmat kepada Allah. Sebab apa? Nikmat itu senantiasa nampak. Dia orang nampak, saksikan nikmat itu tercurah-curah naik ke atas diri, masuk ke dalam diri mereka. Kalau minta lagi memang tak ada muka lagi. Kita pula kebalikannya, kesyukuran tak ada, minta ampun. Dengan minta ampun maksudnya tak habis-habis. Ya Allah, masuk surga bighairi hisab ya Allah. Tapi solat bolong-bolong, lompat-lompat. Ya kan? Dosa jalan terus, ibadah lompat-lompat. Nak minta masuk surga bighairi hisab apa ni? Perbaiki dulu akhlak. Ya kan? Perbaiki akhlak kita. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Samalah anak kita. Tiap hari kita bagi duit, lalu kemudian dia cakap, ayah kurang lagi. Padahal kita dah bagi banyak ada. Sakit ke hati kita? Sakit tak? Kecewa lah kita ni. Anak tak tahu malu ni. Tiap hari saya bagi duit, dia rasa kurang. Nah, itu hubungan kita dengan makhluk apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita berdoa, tetapi tujuan dia adalah untuk menzahirkan ubudiyah kita kepada Allah, menzahirkan sifat kehambaan kita kepada Allah, bukan menuntut Allah. Kita selalunya meminta kepada Allah dengan tujuan menuntut. Pertama menuntut. Yang kedua nak bagi tahu kepada Allah atas apa yang kita perlu. Allah tak tahu ke? Sehingga kita perlu berdoa untuk bagi tahu Allah. Na'udzubillah, su'ul adab. Ya. Terkadang-kadang yang lagi teruk itu memaksa. Ya Allah, saya nak dengan dia ya Allah. Kalau tak nak, kalau dia bukan jodoh saya ya Allah, tak apalah, saya mati je ya. Tipu itu. Coba tengok, kalau sekiranya dia menikah dengan orang lain, dia bunuh diri ke tak? Tak. Dia cakap, bukan setakat kamu je yang ada kat dunia ini. Dunia bukan seluas daun kelor, kata orang Indonesia. Ya. Jadi kita meminta sesuatu kepada Allah itu ta'abbudan lillah, li'izharil ubudiyyati lahu, untuk menzahirkan sifat kehambaan kita, yang kita ini lemah, kita ini tak berdaya di hadapan Allah, kita ini bergantung kepada Allah. Macam itulah. Kalau sekiranya tujuan kita meminta sesuatu kepada Allah adalah untuk menuntut Allah, kalau sekiranya Allah tak bagi lagi, kita akan sakit hati dan boleh membawa kepada sangkaan yang buruk kepada Allah, seolah-olah Allah kedekut, seolah-olah Allah tak dengar apa yang kita nak, seolah Allah tak sayang kepada kita. Kalau dah nafsu dan syaitan dah bawa kita kepada peringkat itu, na'udzubillah, itu boleh membawa kepada kekufuran. Na'udzubillah. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.
Para jamaah sekalian, setakat itu yang boleh kita bacakan pada malam hari ini. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sambungan daripada daurah kita ini nanti akan diumumkan dalam grup lah kan. Ya. Insyaallah. Tapi okey kan daurah macam ni? Okey ni. Daripada setakat tengok kembang api, sini orang banyak kembang api. Bunga api pom dapat apa? Ya, macam ni alhamdulillah. Ya, mengisi masa hidup kita dengan ibadah yang paling mulia, yaitu menuntut ilmu kan. Jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sesiapa orang yang menempuh, melangkah, ya, menuntut ilmu, menuju tempat menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ridha dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan belajar macam ni lebih mulia dibandingkan ibadah sunnah 1 tahun, tahu tak? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i, yang direkodkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, dalam muqaddimah beliau mengatakan, menakalkan ya riwayat daripada Al-Imam Syafi'i, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanah. Berfikir, belajar 1 saat itu lebih mulia, lebih afdal dibandingkan ya, ibadah sunnah 1 tahun. Ada di antara kita boleh ibadah sunnah 1 tahun, tak henti-henti. Ya Allah, ibadah fardu pun dah berat sangat, apatah lagi ya, ibadah sunnah kan? Adalah ibadah sunnah kita ya, tapi macam itulah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu 'alal mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa ila liqa'il qadim insyaallah.